Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Saya akan menerangkan bagaimana menggunakan ERPH versi 5 ini. Okey, baiklah tuan-tuan dan puan-puan. Sebelum itu saya minta tuan-tuan dan puan-puan klik pada butang subscribe dan tekan butang loceng sebagai tanda sokongan tuan-tuan dan puan-puan terhadap ERPH ini. Okey, baiklah, kita akan teruskan pada tajuk hari ini, iaitu bagaimana menggunakan ERPH ini secara betul. Okey, kita lihat dahulu RPH. Okey, di sini kalau cikgu-cikgu lihat, ini adalah ERPH yang versi 5, di mana ada beberapa perkara yang perlu kita ikut dan kita patuhi kaedah menggunakan ERPH ini. Okey, langkah yang pertama itu di sini kalau kita lihat ada paparan sheet menu Ahad, Isnin, Selasa, Rabu, Khamis, DSKP dan data. Okey, baiklah, untuk bahagian menu ni adalah paparan utama. Di mana paparan ini cikgu perlu isi segala maklumat dalam jadual cikgu ke dalam tapak ERPH ini. Okey, di sini kita sediakan sehingga hari Khamis lah. Kalau sebelah pantai barat akan bermula pada hari Isnin, Selasa, Rabu, Khamis dan Jumaat. Dan untuk pantai barat perlu renamekan sahaja sheet-sheet yang di bawah ini. Bermula daripada hari Khamis. Contohnya, mulakan hari Khamis tukar kepada Jumaat. Rabu tukar kepada Khamis. Okey, itu langkah pertamalah sebelah pantai barat, di mana mereka bermula pada hari Isnin. Okey, itu contoh untuk sebelah pantai barat. Okey, baiklah, kita akan mula dengan sheet menu dahulu. Langkah pertama, cikgu kena isi nama kelas. Kalau cikgu lihat di sini, type manual, ataupun kalau cikgu nak guna secara drop down, secara otomasi, cikgu boleh tukar di sheet data. Inilah sheet data. Kalau cikgu rasa susah, cikgu perlu type saja. Contohnya 3 Mawar. Gunakan nama singkatan sahaja. Masa, di sini juga cikgu boleh gunakan kaedah sama drop down sekiranya sesuai. Kalau sekiranya tidak sesuai, cikgu boleh type secara manual. 7 ataupun yang tidak terdapat dalam tu, cikgu boleh type manual 8 pagi. Tidak ada masalah cikgu. Boleh gunakan kaedah manual sehingga 9 pagi. Contoh cikgu. Okey. Katakanlah cikgu nak gunakan secara otomasi. Kalau cikgu lihat di sini ada simbol warna merah. Itu tidak ada melibatkan menjejaskan tapak cikgu. Teruskan saja. Okey, kalau di sini cikgu, katakanlah cikgu nak gunakan kaedah drop down yang lebih nampak kemas, cikgu boleh tukar kepada sheet data. Di mana sheet data? Di bawah ni cikgu, sheet data. Kemudian di sini ada nama kelas, bahagian kelas dan masa. Inilah cikgu boleh tukarkan dia di sini saja untuk menghasilkan satu drop down yang menarik cikgu. Contoh 3 Mawar, kemudian 4 Mawar, ataupun 5 Melur. Okey, macam tu je cikgu. Tidak perlu ubah di setiap sheet cikgu, hanya di sheet menu dan di sheet data. Cikgu akan lihat di sini akan keluar secara automatik. Okey, di sini cikgu akan gunakan sama ada nak gunakan ubah di sheet data ataupun type manual. Tak ada masalah cikgu. Okey, langkah yang penting cikgu di bahagian subjek. Di bahagian subjek, cikgu mesti ikut. Cikgu tak boleh type secara manual. Okey, cikgu hanya pilih sahaja, tunggu dia loading, kemudian cikgu klik pada darjah. Okey, cikgu akan lihat darjah 1 hingga darjah 6. Cikgu akan lihat di sini ada satu simbol bintang 4. Maksud bintang 4 adalah DSKP yang baru. Kita nak bezakan DSKP lama, kita gunakan bintang 4. Maknanya cikgu wajib memilih bintang 4. Tak boleh type 4. Kalau cikgu type 4, cikgu akan beritahu hanya pilih dalam senarai ini sahaja. Ataupun cikgu pilih 3. Okey, itu untuk kaedah yang betul lah. Kemudian, cikgu perlu tukar tarikh dalam kotak warna biru dengan kaedah klik 2 kali, tekan 2 kali. Okey, dan cikgu klik 2 kali akan memaparkan tarikh dalam bentuk kalender. Katakanlah cikgu sebelah pantai timur, Terengganu, Kelantan,
Kedah dan Johor akan bermula pada hari Ahad. Cikgu hanya perlu wajib klik pada hari Ahad sebagai permulaan minggu persekolahan. Contohnya saya pilih 12/7, dia akan bertukar secara automatik minggu ke-25. Dan kita akan klik pada 9 bulan, dia akan jadi minggu ke-26. Okey, minggu ke-26 adalah minggu pendidikan sivik, iaitu bertanggungjawab. Di mana kita telah setting semua item takwim mengikut KPM berikan. Maknanya minggu ni pun kita telah ikut apa yang telah dibekalkan oleh KPM. Jadi cikgu tak perlu fikir banyak, hanya klik saja, ikut saja minggu-minggu yang bermula pada minggu Ahad, hari Ahad, klik saja akan bertukar. Kalau dia bertukar pada minggu keempat, dia akan bertukar minggu pendidikan sivik kegembiraan, minggu ke-31. Jadi mudah untuk cikgu klik saja dan tidak perlu type secara manual. Begitu juga yang sebelah pantai barat, bermula pada hari Isnin. Cikgu perlu klik pada hari Isnin. Mana dia akan bertukar secara automatik Isnin, Selasa mengikut jujukan tarikh yang disediakan. 24 bulan, 25, 26. Dia akan sama dalam setiap sheet harian. Contohnya, sebelah pantai timur bermula katakan 23 hari bulan, hari Ahad, iaitu 23 bulan 8. Contohnya, kita akan lihat pada hari Ahad, iaitu 23 hari bulan 8 pada hari Ahad. Kalau hari Khamis, 27 hari bulan 8, hari Khamis, minggu 1, akan sama di sheet menu, iaitu hari Khamis, 27 hari bulan 8, minggu 20. Okay, dia akan secara automatik sama. Cikgu tidak perlu fikir hari-hari ataupun nak ubah edit secara manual. Biarkan dia secara automatik. Kita dah sediakan dalam bentuk automatik. Okey, langkah yang seterusnya, kata cikgu dah isi semua sekali, cikgu akan mula buat RPH pada sheet harian. Okey, kita akan tengok di sini. Sheet harian pada hari Ahad, dia akan secara automatik keluar item-item dalam bahasa Melayu. Kalau cikgu pilih dalam bahasa Jawi dekat Islam, okay, saya akan ubah pada bahasa Islam. Okey, kemudian cikgu akan lihat di bawahnya secara automatik dia jana dalam bentuk tulisan Jawi. Okey, di sini cikgu akan mula membuatnya dengan klik satu persatu. Bermula daripada tema, tajuk, kemahiran, standard kandungan, standard pembelajaran. Maknanya cikgu tidak boleh buat ERPH bermula klik daripada standard pembelajaran. Dia akan keluar NA, masuk tiada data kerana tiada tema ataupun tajuk di atas. Cikgu mulakan daripada atas. Okay, klik saja, katakan tema 1 kekeluargaan. Secara automatik tajuk dia akan paparkan berkaitan dengan kekeluargaan. Kalau cikgu pilih sini kesihatan dan kebersihan, secara automatik tajuk akan keluar berdasarkan kesihatan dan kebersihan. Maknanya dia secara automatik, tapi dengan syarat bermula daripada tajuk tema yang di atas dahulu. Okay, pilih dahulu. Okay, kemudian cikgu akan pilih kemahiran. Sini saya sediakan 3 kemahiran. Cikgu boleh buat sampai 3 kemahiran di atas keperluan cikgu lah. Kalau cikgu nak pakai satulah. Okay, katakanlah saya nak guna kemahiran dengan bertutur. Okay, kemudian kemahiran 2, saya nak ajar tentang PKJR. Maknanya tapak ERPH ni kita telah sediakan item-item PKJR, pendidikan jalan raya, sambatan jalan raya. Maknanya di sini telah tersedia dalam bahasa Melayu. Hanya pilih sahaja sekiranya cikgu nak mengajar pendidikan jalan raya. Kemudian standard kandungan berkaitan dengan 1.1. Kemudian item kandungan PKJR kita pun dah ada secara automatik berkaitan dengan persekitaran jalan raya. Kemudian standard kandungan pembelajaran kita boleh pilih. Cikgu nak pilih 1 ataupun 2 terpulang. Kita sediakan sampai 3 item. Ataupun dalam standard kandungan, cikgu nak buat pakai standard kandungan 1.2, dia akan janakan juga item 1.2 sama ada 1.21, 2, 3 secara automatik. Jadi cikgu tidak perlu fikir banyak-banyak sangat, semua hanya klik-klik sahaja. Kemudian seterusnya, sekiranya cikgu ingin mengajar pendidikan sivik tajuk kegembiraan, kita dah sediakan item nilai dalam pendidikan sivik tajuk kegembiraan. Maknanya nilai teras ni cikgu akan pilih kegembiraan mengikut minggu ataupun bulan 8, iaitu kegembiraan. Klik
kegembiraan. Seterusnya, tajuk CV berkaitan kegembiraan kita telah automasikan berkaitan dengan kegembiraan. Cikgu boleh pilih saja. Okay, apabila cikgu pilih sini, dia akan keluar tentang nilai ataupun CV berkaitan dengan kegembiraan, iaitu pengetahuan sosio-emosi dan tindakan. Cikgu akan klik sini, akan keluar tentang kegembiraan. Cikgu akan pilih item-item ni yang telah disediakan khas oleh BPK, cuma kita masukkan item ni dalam bentuk ERPH. Jadi mudah cikgu-cikgu untuk membuat ERPH menggunakan item dengan CV kegembiraan dan juga yang lain. Dan untuk objektif pula, cikgu perlu type sendiri. Okay, maknanya objektif semua subjek semua mesti type secara manual. Tiada automasi kerana objektif mengikut kehendak cikgu nak capai pada hari itu terhadap murid cikgu. Okey, contohnya cikgu type lah sini apa item-item tertentu, dan katakanlah cikgu nak type tu ruangan dalam ni tidak muat. Mungkin cikgu rasa tak cukup ruangan untuk satu row ni. Bila cikgu enter, jadi agak sukar untuk cikgu buat yang panjang. Tetapi sebenarnya dia boleh lebih daripada itu. Cikgu perlu tahu menggunakan kaedah ALT Enter. Maksudnya, dia akan menghasilkan baris demi baris di dalam kotak yang sama. Tiada masalah untuk mengisi objektif yang panjang. Okay, dia akan besar secara otomatik. Tapi cikgu mesti gunakan tekan ALT Enter. Ada arahan di situ. Okey, begitu cikgu. Dan objektif yang cikgu capai ni, ingin cikgu capai, dia akan masuk secara automatik ataupun item ni di dalam refleksi. Maknanya di bahagian refleksi, cikgu perlu klik berapa bilangan murid yang mencapai objektif cikgu pada hari itu. Katakanlah 20 daripada 21 yang mencapai objektif ni. Jadi seorang murid tidak capai, cikgu buat apa? Cikgu mesti letak sama ada pemilihan ataupun pengayaan. Klik saja sini, 1 daripada 21. Cikgu buat apa yang murid yang tidak capai? Sama ada murid ni, kaedah-kaedah ni, ataupun item yang ada dalam ni, ataupun cikgu boleh type secara manual kaedah yang cikgu gunakan. Okey, jadi untuk itu cikgu akan lihat di sini ada item-item yang berwarna, contohnya item kemahiran, warna hijau ini, semua ni cikgu adalah berformula. Cikgu tak perlu ubah suai kerana dia secara automatik akan detect subjek yang cikgu ajar sahaja. Semuanya adalah secara automatik. Yang ni cikgu tak perlu tukarlah ayat-ayat ni. Kalau cikgu rasa nak perlu tukar, cikgu boleh tukar secara manual. Tapi saya tidak galakkan cikgu tukar kerana dia telah pun automasi berdasarkan subjek-subjek secara auto dalam ni. Okey, begitu juga nilai murni cikgu boleh pilih. Setiap item yang ni cikgu, dia ada dalam 4 bahasa. 4 jenis, sama ada bahasa Melayu, bahasa Arab, bahasa Inggeris dan tulisan Jawi lah. Cikgu boleh pilih untuk memudahkan cikgu-cikgu agama Islam buat tulisan Jawi, dia akan adalah tulisan Jawi. Okey, jadi cikgu boleh gunakan kaedah ini untuk di dalam penggunaan ERPH. Jadi untuk itu kaedah-kaedah ini kita telah pun sediakan item-item yang terkini, termasuk dengan pendidikan sivik, pendidikan keselamatan jalan raya, dan juga satu lagi elemen TMK dalam 8 mata pelajaran sekolah rendah. Mana elemen TMK itu telah kita serapkan masuk di dalam ERPH versi 5. Dan semuanya adalah yang terkini. Sekiranya data ataupun SKP tidak sama di dalam ni, cikgu boleh hubungi saya untuk saya perbetulkan di SKP-nya. Tetapi sebenarnya dia tiada masalah, cikgu boleh type secara manual sekiranya itemnya tidak sama di dalam DSKP. Okey, baiklah cikgu. Untuk ERPH ni, cikgu boleh cuba buat, dan sekiranya ada masalah, cikgu boleh PM Telegram yang telah saya sediakan shortcut di dalam tapak ERPH ni. Okay, cikgu hanya perlu kontak dan terus PM secara personal dengan saya. Okey, baiklah cikgu. Dan seterusnya, di sini juga kita sediakan
link kepada blog ataupun bagaimana menggunakan ERPS yang cikgu boleh gunakan setiap item sini sebagai bantuan untuk membantu cikgu-cikgu menggunakan ERPS ni dengan lebih lancar dan kemas. Okey, sekian sahaja dari saya pada hari ini. Kita jumpa lagi pada topik yang akan